Baik lagi sekali, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang dan selamat kembali ke sesi webinar bersama Tradepedia. Saya, host XM Imran Zalaini. Okey, jadi dalam Tradepedia, kita bincangkan daripada perkara-perkara basic pada asas dalam pasaran sehinggalah kepada perkara yang lebih advance ya, termasuklah fundamental yang telah kita selamat kita dah habiskan pada minggu yang lepas dan sekarang ni kita sedang belajar analisa teknikal dan analisa teknikal merupakan buku yang paling tebal di dalam silibus kita ada dalam 15 modul keseluruhan bercerita tentang analisa teknikal. Kemudian selepas analisa teknikal kita juga akan belajar tentang pedagang psikologi dan kemudian cara kita menguruskan risiko, menguruskan wang dan akhir bagaimana kita nak membina sistem dagangan ini semua kita cover di bawah silibus dia. Jadi tujuannya adalah kita nak sediakan anda untuk menghadapi perdagangan dengan platform pendidikannya melalui teknik dan juga pengurusan wang yang betul dalam silibus di bawah kita. Baik. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, kita bincang tentang topik kita hari ini ialah tentang indikator trend, indikator seperti moving average dan juga MACD. Ini adalah indikator trend. Jadi sebelum kita bincang tentang indikator trend, kita kena baca disclaimer dahulu ya. Baik. Jadi disclaimer tentang risiko pelaburan. Jadi di dalam perniagaan kita akan sentiasa berhadapan dengan kerugian termasuklah juga perdagangan dan juga pelaburan. Kerana semasa kita melabur secara otomatis kita akan berdepan dengan risiko. Lagi banyak ganjaran yang kita inginkan secara otomatis risikonya kita akan ambil. Jadi keputusan adalah 100%. Anda memahami risiko yang anda hadapi pada setiap masa berdagang ya. Jadi kami di XM dan kami menyediakan platform dari segi pendidikan. Okey. Waalaikumsalam Fi. Double ya. Okey, kita cek ya. Teknikal. Baik. Okey. Tim teknikal sedang repair double. Kalau ada double beritahu lagi ya. Baik. Okey. Jadi tanpa kita melengah-lengah lagi, kita akan terus bincangkan tentang indikator trend. Okey, iaitu juga satu indikator punya kategori ya. Dan dalam indikator trend kita ada beberapa indikator termasuklah moving average dan MACD. Baik. Jadi dalam webinar pada hari ini kita akan belajar tentang moving average. Okey. Kemudian akan belajar bagaimana datangnya moving average. Bagaimana kita nak ngira moving average. Ada formula-formulanya yang sangat simple dan kita akan lihat dalam slide yang seterusnya. Okey, kemudian yang paling penting sebagai pedagang, kita nak belajar macam mana nak mentafsirkan apakah signal-signal yang terbentuk pada moving average dan bagaimana kita sebagai pedagang nak bertindak ke atas signal tersebut ya. Dan kemudian barulah kita akan sentuh tentang indikator MACD yang juga merupakan indikator trend. Jadi indikator MACD ini ada persamaan dengan moving average, cuma kita tambah lagi satu komponen tambahan yang akan kita bincangkan seterusnya. Okey, dan hari sekali kita akan lihat kepada variasi MACD iaitu histogram MACD. Baik, jadi ini adalah subtopik yang kita akan cover pada hari ini. Okey, sound okey ya Asrin? Alright. Okey, kalau sound okey, baik kita mulakan. Okey, jadi pertama sekali kita kena lihat dulu kepada roadmap ya. Jadi kita tahu dalam pasaran kewangan begitu banyak indikator, beratusan, sekarang mungkin dah masuk beribu indikator yang ada pada platform. Jadi antara cara yang sistematik untuk kita fahami indikator, kita bahagikan dulu kepada kategori utama ya. Jadi kategori yang pertama ialah indikator trend yang juga adalah topik kita pada hari ini. Jadi tujuan indikator trend ialah untuk kita mengenal pasti trend semasa dan kemudian mengikuti trend tersebut. Antara indikator trend adalah seperti moving average, okay, yang kita belajar hari ini ya. Kemudian kita akan belajar nanti Ichimoku Kikuyo, trend line dan juga channel. Ini semua adalah indikator trend.
Kemudian yang kedua kita ada kategori indikator momentum. Jadi indikator momentum ni tujuannya adalah untuk mengukur kekuatan trend. Okey, jadi pertama sekali indikator trend kita nak tahu trend ada ke tidak. Jadi kalau ada arah mana. Kemudian yang kedua menggunakan indikator momentum kita nak menilai kekuatan trend tersebut. Okey, adakah trend semakin kuat ataupun adakah trend semakin lemah. Okey, antara indikator-indikator adalah seperti RSI, IMI, ROC, ini semua kita akan belajar pada webinar yang akan datang nanti. Kemudian indikator yang ketiga ialah kategori yang ketiga ialah indikator volatility. Jadi volatility ni sebenarnya mengukur apa? Mengukur kerancakan pergerakan harga tersebut. Okey, jadi kalau saya nak lihat contoh ya, saya tunjukkan. Baik, katakan kita ada pergerakan harga seperti ini. Okey, kita ada pergerakan uptrend. Okey. Kita tunjukkan bagaimana kita nak mengukur ataupun bagaimana kita nak menggunakan indikator-indikator daripada kategori yang berbeza. Jadi yang pertama sekali ialah kita menggunakan indikator trend untuk apa? Untuk kita tahu ada trend atau tidak. Okey. Kalau ada, apa arahnya? Okey, dalam contoh ini jelas ini adalah uptrend. Okey, jadi ini tujuan indikator trend. Yang kedua pula ialah menggunakan indikator momentum. Kita nak tahu apa? Kita nak tahu pergerakan uptrend ni adakah semakin laju, maksudnya semakin kuat, ataupun adakah semakin perlahan, maksudnya semakin melemah. Itu tujuan kita menggunakan kategori yang kedua, indikator momentum. Okey, kalau ada trend, adakah dia semakin kuat, okey, ataupun lemah. Okey, semakin laju ataupun semakin perlahan. Okey, kemudian indikator volatility pula kita nak lihat kepada kerancakan harga tersebut. Okey, kalau kita tahu harga bergerak uptrend, okey, tapi dia boleh bergerak dengan kerancakan yang berbeza. Maksudnya macam mana? Kalau saya lukiskan garisan daripada puncak ke puncak, okey, dan dasar ke dasar, okey, seperti ini. Jadi jarak antara puncak-puncak dan dasar-dasar ini adalah volatility dia, kerancakan. Okey, yang ini kita gunakan apa? Kita gunakan indikator yang ketiga, indikator volatility. Okey, kita dah tahu ada trend, uptrend. Okey, kalau ada uptrend kita tahu arahnya ke atas. Kemudian kedua kita nak tahu adakah uptrend ini semakin laju ataupun semakin perlahan. Okey, semakin tinggi kecerunan ataupun semakin rendah dia punya kecerunan. Dan yang ketiga ialah semasa dia naik ini apakah kerancakannya? Okey, semakin tinggi kerancakan semakin besar, okey, semakin lebar dia punya puncak dan dasar. Semakin rendah kerancakan, semakin rendah volatility, maknanya nipis. Semakin rendah jarak antara puncak dan dasar. Okay? Jadi dengan kita bagikan indikator kepada kategori yang tertentu, kita dapat menilainya daripada tiga sudut yang berbeza. Dan sekarang kita akan fokus kepada indikator yang pertama itu iaitu indikator trend. Okay, kita akan fokuskan indikator trend dan yang lebih spesifiklah kita fokuskan kepada moving average. Okay, nampak ya? Ini roadmap kita semasa kita belajar tentang indikator. Baik. Jadi, kita pergi kepada perkara asas. Apakah itu yang dimasukkan dengan moving average ya? Jadi, seperti yang kita dah sentuh tadi, moving average adalah indikator trend. Maknanya indikator ni akan mengenal pasti trend semasa. Okey. Jadi, antara ciri-ciri moving average ialah kita tak gunakannya untuk menjangkakan pergerakan harga. Sebaliknya kita menggunakan moving average untuk kita nak tahu apakah pergerakan sekarang. Okey, kita nak mengenal pasti trend semasa. Mengenal pasti pergerakan harga sekarang. Okey. Jadi kita boleh katakan moving average ni seperti apa? Seperti kita memperatakan pergerakan harga kepada satu garisan yang melengkung. Okey. Jadi kita gunakan moving average ya
untuk pertama sekali mengenal pasti trend. Okay, adakah trend ni uptrend ataupun adakah trend sedang downtrend. Dan kemudiannya kita juga boleh menggunakan moving average untuk mengenal pasti kawasan yang berpotensi menjadi arah sokongan dan arah rintangan. Maknanya moving average itu sendiri boleh bertindak sebagai arah sokongan ataupun arah rintangan. Mengenal pasti arah dan menentukan arah sokongan dan rintangan. Dua fungsi moving average. Baik. Jadi kita boleh anggap ia sebagai satu trend line yang dinamik, yang melengkung. Ini adalah basic tentang moving average. Jadi kemudian seterusnya ialah kita nak belajar macam mana kita mendapatkan garisan melengkung tadi, mesti ada pengiraan di sebaliknya, dan memang betul. Jadi pengiraan sebenarnya sangat mudah. Jadi kita lihat kepada set-set data seperti berikut, tempoh dan harga. Kemudian kita lihat apa yang berlaku. Jadi ini adalah pergerakan harga dan kita lihat apa yang berlaku, bagaimana kita mengira moving average. Jadi untuk memudahkan, kita akan mengambil pengiraan moving average 3 ya. Kenapa saya ambil 3? Kerana ini yang paling simple kali, paling ringkas untuk kita mendapat contoh pengiraan. Ataupun kita namakan sebagai MA3, moving average bertempoh 3. Jadi apa yang berlaku dalam pengiraan moving average yang bertempoh 3 adalah seperti berikut, simple saja. Apa kita buat ialah kita tambahkan nilai untuk 3 tempoh. Kerana ini adalah moving average 3 ya. Kita tambahkan nilai ke 3 tempoh ni dan kita mendapat purata. Maknanya kita bagi kepada 3, kita akan dapat nilai berikut je. Itu saja sebenarnya. Dan apabila kita pergi ke langkah seterusnya, kita pergi ke candle yang lagi satu. Lihat sekarang ni, semasa kita buat sekarang ni, kita berada di sini. Itu yang sedang berlaku sekarang. Andai kata saya pergi ke candle yang seterusnya, bermakna saya berada di sini. Masih lagi moving average 3, bermakna saya hanya akan mengambil kira 3 candle yang terkini. Maknanya sekarang saya akan jumlahkan 3 nilai ini dan saya bagikan dengan 3 kerana saya dapatkan purata, dan ini adalah saya punya nilai yang seterusnya. Begitu juga pergi ke candle yang seterusnya, saya akan mendapat pengiraan yang sama. Sini mengambil kira 3 dan dapatkan purata, dan sekarang saya akan mendapat poin-poin. Nampak ya poin-poin yang terbentuk tu. Poin nampaknya di warna merah ini tak nampak sangat. Jadi nampak poin di sini satu dah keluar. Kemudian poin yang kedua iaitu 18. Jadi poin pertama tadi adalah 19. Kemudian poin yang kedua adalah 18. Kemudian poin yang ketiga adalah 17. Lepas tu saya tukar color dia sebab tak nampak sangat. Jadi poin ada di situ ya. Jadi daripada 3 poin ni kita gabungkan menjadi satu garisan. Dan saya buat ke seterusnya. Saya kira seterusnya untuk candle-candle yang baki ni saya buat sampailah ke candle yang terkini. Dan saya akan mendapat moving average. Itu saja, simple saja. Dia adalah pengiraan yang paling ringkas tempoh 3. Andai kata kita naikkan nilai tempoh ya, naik tempoh kita tambah 2, moving average 5. Jadi cara pengiraannya juga sama. Moving average 5 pula ya. Jadi apa saya lakukan ialah saya akan jumlahkan untuk 5 ya, 5 candle. Di manakah harga tutupnya. Jadi saya jumlahkan 5 candle, saya bagikan untuk mendapat nilai purata, saya akan mendapat seperti berikut. Sorry, bukan situ. Yang lagi satu ya. Di kolom yang baru.
Macam berikut. Saya bagikan 5, saya dapat nilai purata 18. Okey. Dan seterusnya juga saya pergi ke langkah seterusnya. Saya jumlahkan 5 candle ini, harga tutup candle ini, dan saya bagikan 5, dapat purata baru 17. Okey. Saya tandakan. Ni poin pertama pada 18, poin yang kedua pada arah 17. Okey, ini adalah untuk moving average yang kelima ya. Dan saya teruskan, saya akan mendapat satu lagi garisan moving average, tapi kali ini beza kerana tempoh yang kita gunakan berbeza, kita mendapat lengkungannya beza sikit. Jadi kalau anda lihat, moving average yang tempohnya rendah ya, dia akan lebih sensitif dengan pergerakan harga. Okey, maknanya dia akan bergerak lebih laju daripada pergerakan harga, daripada moving average yang bertempoh lebih tinggi. Andai kata saya gunakan moving average bernilai MA50, saya bandingkan dengan moving average MA3, saya akan dapati bahawa moving average 50 lambat nak mengikut pergerakan harga. Manakala moving average 3, harga bergerak, dia terus ikut. Okay, dia lebih mengikuti harga dengan sensitif. Okay, jadi ini adalah cara pengiraan moving average. Okay, dan kita ada macam-macam, moving average 50, moving average 200, okay, bergantung bagaimana cara kita mengaplikasikannya. Baik. Okay. Jadi kita bercerita tentang moving average, kita sudah pasti akan bercerita tentang tempoh yang kita gunakan. Tadi kita contoh ambil moving average 3 dan moving average 5. Okay. Jadi ini merupakan elemen yang sangat penting dalam pengiraan moving average. Okay. Jadi persoalannya, bagaimana kita nak tahu moving average apa yang sesuai? Saya nak guna moving average 3 ke? Saya nak guna moving average 10 ke? Saya nak guna moving average 20 ke? Okay, jadi itu kita akan jawab dalam slide-slide yang seterusnya nanti. Jadi, mengikut statistik ya, untuk jangka masa pendek, moving average yang digunakan tempohnya adalah sekitar moving average 5 hingga moving average 25. Okay, jadi bergantung pada kerangka masa anda berdagang. Anda berdagang carta D1 ke, anda berdagang carta H4 ke, anda berdagang carta week 1 ke, okay, itu akan menentukan moving average yang anda akan gunakan. Kalau jangka masa sudah ada, biasanya tempoh purata adalah antara tempoh 26 hingga tempoh 49. Dan untuk jangka masa yang lebih panjang, kita akan gunakan apa? Kita akan gunakan tempoh antara 50 hingga 200. Okay, jadi ini sebagai guideline ya. Tak semestinya anda kena ikut ni, tapi ini adalah guideline di mana kebanyakan kes antara region ya, antara range inilah yang sesuai untuk digunakannya, bergantung kepada kerangka masa anda, bergantung kepada anda punya trading time frame. Baik. Jadi kalau kita lihat tadi, dalam setiap pengiraan moving average, kita akan ambil kira apa? Kita akan ambil kira harga tutup. Jadi kita dah belajar dulu pada struktur carta candlestick ya, dan juga carta bar. Harga ada 4 elemen. Harga buka, harga tertinggi, harga terendah dan harga tutup. Dan harga tutup ni menjadi harga yang penting ya antara ke-4 elemen harga tersebut. Jadi untuk pengiraan moving average juga kita menggunakan harga tutup. Okey, kebanyakannya. Tapi ini bukan satu-satunya cara. Okay, ada banyak lagi cara untuk mendapatkan moving average selain ini, selain menggunakan harga tutup. Okey. Sebagai contoh, okey, kita boleh gunakan harga median ya. Jadi harga median adalah harga tertinggi tambah dengan harga terendah, kita bagi 2. Okey, kita juga ada case moving average kita gunakan harga tipikal. Harga tertinggi tambah dengan harga terendah tambah dengan harga tutup bagi dengan 3. Okay, jadi ada macam-macam cara. Dan kita juga ada cara kita memberatkan lagi kepada harga tutup. Maknanya kita memberikan penekanan lebih kepada harga tutup. Kita ada 2 kali kita tambah harga tutup.
Okey, harga tertinggi, harga terendah, harga tutup dan tambah lagi sekali harga tutup dan kita bagikan 4 untuk mendapatkan purata ya. Jadi ada beberapa cara. Tapi yang paling common kita hanya akan gunakan harga tutup je untuk menjadi point untuk kita mula melakarkan moving average. Okay. Jadi sekarang ni ada beberapa kritikan ya kepada simple moving average. Apakah simple moving average yang kita sentuh tadi? Okay, jadi contoh awal tadi yang kita lihat, kita menggunakan apa? Kita menggunakan simple moving average. Okay, moving average 5 dengan moving average 3 tadi, ini adalah pengiraan simple. Okay, kita tambahkan, kita bagi 3. Mudah saja. Tetapi ada pelbagai lagi cara lain untuk mendapatkan moving average. Jadi kerana simple moving average ni terlalu ringkas, ada beberapa kritikan yang akan kita sentuh sekarang. Jadi kritikan kepada simple moving average ialah seperti berikut. Okay, simple moving average hanya mengambil kira purata tempoh yang dipilih saja. Okay, memang betul sebagai contoh ya. Kita lihat tadi pengiraan simple moving average ni, kalau kita moving average 3, kita hanya mengambil tempoh ataupun pengiraan untuk 3 candle saja. Yang belakang semua kita tak pedulikan. Okay, jadi kita punya reliability ya tentang data kita adalah sangat fokus kepada harga yang terkini. Okay, itu kritikan pertama kepada simple moving average. Kritikan kedua pula ialah simple moving average memberikan pemberat ya yang sama untuk setiap data dalam tempohnya. Okey, maknanya kalau kita menggunakan simple moving average 5 tadi sebagai contoh, okey, kita memberikan pemberat yang sama antara data 1 sampai 5 ya, kita bagi sama rata. Okey, tapi ada moving average yang membagikan lebih kepada harga yang paling awal ataupun harga yang paling lambat ya. Jadi kita lihat. Okay. Baik. Jadi untuk menjawab kritikan kepada simple moving average, okay, kita boleh menggunakan jenis-jenis moving average yang lain ya. Baik. Jadi perbezaan utama di antara pelbagai jenis moving average adalah pemberat. Okey, mana data yang difokuskan. Okey, data yang terkini ke ataupun data harga yang dah lepas. Okay. Jadi untuk simple moving average, okey, kita lihat pemberatnya sama rata. Okey, ini adalah macam mana simple moving average memberikan pemberat. Okey, sama rata diberikan fokus. Okey, untuk setiap harga yang dipilih. Okey, macam tadi moving average 5, moving average 3, kita bagi sama rata. Tapi kita ada juga moving average yang memberikan fokus lebih kepada set data yang terkini. Dan ini adalah exponential moving average. Okey, ataupun EMA. Kalau kita lihat exponential moving average memberikan penekanan yang lebih ya kepada harga yang terkini. Okey, sebelum barulah memberikan fokus kepada harga-harga yang lepas ya. Kalau simple moving average tadi sama rata, exponential moving average fokus lebih kepada harga yang paling baru. Okey, kemudian kita juga ada weighted moving average. Okey, weighted moving average ataupun WMA juga memberikan penekanan kepada harga terkini. Cumanya penekanannya kalau exponential tadi bergerak dalam bentuk graf sinusoidal ya. Okey, sebagai parabola kalau exponential. Tetapi untuk weighted moving average dia bergerak lurus. Okey. Ini bergerak seperti parabola, dia punya fokus kepada harga. Yang ini pula weighted moving average bergerak dalam garisan lurus ya. Cara dia memberikan fokus kepada set data-data. Dan kalau kita perhatikan, dia lebih pentingkan data yang awal. Okay. Untuk exponential moving average dan juga weighted moving average, lagi utamakan data yang terkini. Baik. Kemudian kita ada macam-macam lagi, kita ada contohnya triangular moving average. Okay, saya tak ada gambar tentang triangular moving average,
tapi pemberatnya diberikan kepada harga di tengah-tengah. Okey, jadi kalau kita ada dia punya carta pemberat air akan bentuk macam ni kalau triangular. Okey, macam ni bentuk dia. Okey. Baik. Dan yang keempat ialah variable moving average. Okey, jadi variable moving average ni canggih sikit. Okey, kerana dia akan mengubah pemberat mengikut kepada pergerakan harga semasa, ya. Mengubah pemberat berdasarkan keadaan harga semasa, ya. Harga semakin rancak, harga kurang rancak akan menyebabkan pemberat pun akan bertukar, ya. Okey, tapi apa yang kita biasa gunakan sebagai pedagang dan pelabur, okey, adalah simple moving average dan juga exponential moving average. Itu yang saya boleh katakan. Okey, dua ini saja dah cukup. Okey, tapi kita patut tahu variasi-variasi yang lain seperti triangular dan juga variable. Baik. Okey, sekarang ni yang paling penting sebagai pedagang, ya, kita nak gunakan indikator untuk apa? Untuk kita buka position, betul? Kita nak buka posisi beli dan kita nak buka posisi jual dan kita nak tunggu apa? Kita nak tunggu signal daripada indikator. Termasuklah moving average, kita nak signal moving average dan bagaimana kita nak mengenal pastinya. Okey, jadi signal yang pertama ialah apa yang berlaku iaitu bullish price crossover, ya. Ini adalah signal yang kita boleh dapat dengan menggunakan moving average. Okey. Jadi caranya ialah kita akan bandingkan garisan moving average dengan garisan graf harga bergerak macam mana, moving average bergerak macam mana. Okey, sekarang ni kita ada pergerakan downtrend. Okey, ini jelas pergerakan downtrend. Okey, kemudian kita tambahkan indikator moving average, ya, pada platform kita. Baik, jadi sekarang kita bandingkan kedudukan harga dengan kedudukan moving average. Jadi signal akan keluar untuk moving average adalah apabila moving average melintasi harga. Okey, jadi isyarat bullish, ya, berlaku apabila harga naik di atas moving average. Seperti di sini. Ini adalah signal bullish price crossover. Okey, di mana harga melintasi moving average. Okey, dan kita menjangkakan kemudian pergerakan seterusnya adalah pergerakan uptrend. Okey. Ini baru satu. Okey. Jadi untuk tafsiran ini kita ada bahagian bullish dan kita juga ada bahagian bearish. Jadi untuk bearish price crossover, okay, masih lagi tafsiran pertama, ya, tetapi di bahagian downside. Jadi untuk bearish price crossover sama, cuma kita terbalikkannya saja. Kita bandingkan pergerakan harga dengan moving average. Jadi ini adalah uptrend. Okey, kemudian kita tambahkan indikator moving average, ya, simple moving average dahulu. Okey, dan apabila harga berjaya melepasi moving average dan jatuh di bawah moving average, mana di sinilah berlakunya signal bearish. Okey, bearish price crossover. Dan kita menjangkakan harga akan bergerak ke bawah. Okey, menjadi downtrend. Okey. Jadi tafsiran pertama bullish dan bearish, mudah saja apabila berlaku crossover. Okey. Jadi kita mulakan. Pada contoh saya nak pergi kepada carta Bitcoin lah. Okey, semua orang tengah tengok Bitcoin sekarang ni. Baik. Okey, ini adalah carta harian. Saya akan tambahkan moving average, ya.
Okay, saya gunakan moving average pada platform anda, indikator. Okay, ini adalah indikator trend ya. Okay, jadi pergi kepada moving average. Okay, katakan 50. Okay, simple, pakai simple lalu, simple moving average, warna merah. Okay, baik. Sekarang kita lihat ya, di manakah berlaku bullish price crossover? Di sini. Okay, apa yang berlaku ialah harga melintasi moving average 50. Okay, harga melintasi moving average 50 dan ini adalah bullish price crossover. Okay, bullish price crossover. Berlaku di mana? Di sini. Kalau nak lebih tepat, saya keluarkan garisan horizontal berlaku pada candle ini. Okay, bullish price crossover. Okay, di manakah berlaku bearish price crossover? Di sini. Okay, pada candle ini. Ini pun saya akan tandakan candle ya. Kerana candle inilah yang menghasilkan signal. Jadi apa yang berlaku di sini ialah harga berada di bawah moving average 50. Saya patut letak simple moving average 50. Okey, berlaku di sini. Dan ini adalah bearish price crossover. Okey. Okey, tapi anda ingat tak apakah kelemahan tentang simple moving average? Ialah kerana kita hanya ada satu moving average, okey, ada apa? Kita ada banyak signal palsu. Contohnya di sini. Apa yang berlaku di sini ya? Saya tak boleh nak katakan dengan jelas. Adakah ini crossover ataupun tidak ya? Berlaku crossover kemudian naik balik. Okay, jadi kelemahannya ketika kita hanya menggunakan satu moving average ialah banyak signal palsu, false signal. Okay, berlaku di sini. Okay, dan juga di sini ya, saya boleh katakan kawasan ini banyak signal palsu ni. Okay, tidak ada pergerakan yang jelas. Ya. Yang jelas hanya berlaku di sini. Okay, oleh sebab itulah kita akan pergi ke cara yang kedua, tafsiran kedua tentang crossover moving average. Ya. Iaitu kita gunakan apa? Kita gunakan double crossover. Ini tafsiran kedua. Jadi double crossover ni tujuannya ialah untuk kita tapis signal-signal palsu, kita tambah lagi satu moving average. Okey. Jadi kita gunakan dua moving average untuk menghasilkan signal untuk kita berdagang. Okey. Jadi kunci adalah kita akan menggunakan satu moving average bertempoh pendek ya. Ingat ya, kita ada moving average bertempoh berbeza. Lagi tinggi tempoh bermakna lebih kurang sensitif kepada harga. Lebih rendah tempohnya bermakna makin sensitif kepada pergerakan harga. Jadi satu untuk moving average bertempoh pendek dan satu untuk moving average yang bertempoh lebih panjang. Okey. Jadi panjang tempoh yang kita nak gunakan, ini kita kena lihat kepada kerangka masa yang kita pilih ya. Okey, sebagai contoh untuk jangka masa pendek kita gunakan moving average 5 dan moving average 20. Untuk jangka masa panjang pula kita gunakan moving average 50 dan moving average 200. Okey. Jadi kita lihat bagaimana kita menggunakan double crossover. Jadi tafsiran yang kedua iaitu double crossover, kita lihat kepada bullish double crossover dahulu.
Jadi untuk pergerakan bullish dia, kena ada apa? Kena ada downtrend. Biasanya pergerakan bullish ni berlaku di penghujung downtrendnya dan berlaku di dasar. Okey. Jadi bullish crossover berlaku bila? Okey, kita kena letakkan dulu dua moving average. Okey, kita letakkan moving average pertama dan moving average yang kedua. Okey. Jadi katakan ini adalah moving average 50 ya, yang garisan merah ni. Dan garisan hitam ni adalah moving average 200. Okey, lagi sekali, moving average yang lebih rendah akan bergerak dulu sebelum moving average yang lebih tinggi. Dia lebih sensitif. Jadi kalau kita lihat di sini, moving average 50 yang naik dahulu sebelum moving average 200. Jadi bullish crossover berlaku apabila moving average bertempoh pendek bersilang di atas moving average bertempoh panjang. Okey, dalam kes ini moving average 50 bersilang di atas moving average 200. Okey, ini memberikan kita signal bullish double crossover dan kita boleh berjangkakan pergerakan seterusnya adalah pergerakan uptrend. Okey. Jadi persilangan 50 dan persilangan antara moving average 50 dan moving average 200 ini adalah persilangan yang paling popular ya. Kerana ini untuk jangka masa panjang menunjukkan ada signal yang sangat kuat untuk berlakunya pertukaran arah. Okey. Dan jika 50 berada di atas 200, ini adalah satu signal yang bullish ya, yang kita biasa namakan di dalam pasaran sebagai persilangan emas, golden crossover ya. Jadi kalau anda dapat lihat berlaku golden crossover pada mana-mana yang aset, itu adalah signal yang sangat kuat bahawa kita berada dalam pergerakan bullish yang kuat. Baik. Jadi ini untuk pergerakan bullish double crossover ya. Untuk taswiran kedua, kita juga ada bearish double crossover. Jadi apa yang anda lihat sekarang, kita terbalikkan yang saja ya, mudah. Okey. Untuk bearish crossover berlaku, kena ada dulu trend uptrend ya. Jadi apa-apa signal bearish ya, apa-apa corak bearish biasanya akan berlaku di penghujung uptrend dan berlaku di puncak. Okey. Jadi bearish crossover berlaku apabila kali ini terbalik pula. Okey, kita ada moving average 200 dan kita ada moving average 50. Okay, saya labelkan dulu. Moving average 50 yang warna merah ni. Moving average 200 yang berwarna hitam. Jadi biasa moving average yang lebih rendah, yang bertempoh lebih pendek, akan bergerak dahulu. Ia lebih sensitif dengan pergerakan harga. Jadi bearish crossover berlaku apabila bertempoh pendek bersilang di bawah moving average bertempoh panjang. Okay, seperti apa yang berlaku di sini. Dan ini kita boleh menjangkakan pergerakan harga akan bergerak ke bawah. Okey. Mungkin permulaan kepada downtrend yang baru. Jadi persilangan antara moving average 50 di bawah ya moving average 100 juga adalah satu persilangan yang sama popular dengan persilangan emas. Okey, tetapi dia popular untuk sebab yang salah ya. Ia popular kerana apa? Kerana kita menjangkakan harga akan jatuh. Dan ini juga dinamakan sebagai persilangan maut ya. Kalau tadi persilangan emas, ini adalah persilangan mautnya, death crossover. Okay, jika berlaku death crossover, moving average 50 berada di bawah moving average 100, okay, ini dinasihatkan untuk berhati-hati kerana kemungkinan besar akan berlaku pergerakan downtrend. Baik. Jadi kita lihat bezanya kita menggunakan satu moving average dengan beza kita menggunakan dua moving average. Okey. Okey, jadi ini adalah untuk Bitcoin. Tadi saya akan tambahkan carta yang baru. Dia just nak compare kedua-duanya.
Bitcoin, yes, Bitcoin sini kita zoom in. So saya pastikan bila saya flip dia sama. Okey, sama. Apa saya buat? Insert indicator, moving average. Moving average 50, warna merah, okey. Dan saya tambah lagi insert indicator. Moving average simple 200 je. Sebab kita nak cari golden crossover dan kita nak cari death crossover kalau ada dekat Bitcoin ni. Ini saya buat warna biru. Okey. Baik. Di sini saya dapat lihat berlaku golden crossover. Okey, di mana simple moving average 50 berada di atas simple moving average 200. Okey, dan ini adalah golden crossover. Okey. Death crossover juga berlaku ya, tetapi ini adalah signal yang tak tepat. Okey, berlaku di sini. Okey, tetapi apa yang berlaku, harga naik balik. Okey, jadi tak semestinya berlaku crossover anda terus masuk ya, anda kena perhatikan pergerakan harga semasa. Ya, macam-macam boleh berlaku di dalam pasaran yang boleh menyebabkan signal menjadi tak tepat. Okey, jadi ini saya boleh katakan signal. Okey. Kalau saya zoom out, saya cari lagi. Okey, maknanya death crossover berlaku sekali tetapi bukan signal yang betul ya untuk Bitcoin. Okey, tapi sekarang ni kita berada dalam keadaan yang sangat bullish untuk Bitcoin. Okey. Golden crossover berlaku di sini. Baik. Okey, jadi kita mungkin rasa tak puas hati. Okey, banyak sangat signal-signal palsu ya semasa saya menggunakan satu moving average, saya menggunakan dua moving average. Okey, jadi kalau kita tak puas lagi, kita tambah lagi satu lagi moving average. Okey, maknanya kita lihat kepada tafsiran yang ketiga. Okey, baik sebelum tu, sebelum tafsiran yang ketiga. Kita menggunakan apa? Kita menggunakan 3 moving average. Okey, 1 tak cukup, 2 tak cukup, kita guna 3 terus moving average. Okey, jadi seperti namanya kita menggunakan 3 moving average yang berlainan tempoh. Okey, jadi tujuan kita tambah moving average yang ketiga ialah untuk apa? Okey, untuk mengelakkan isyarat palsu ya yang kita selalu nampak semasa kita hanya menggunakan 1 ataupun 2 moving average ya. Baik. Jadi kombinasi moving average untuk 3 moving average yang biasa kita gunakan adalah 4, 9 dan 18. Jadi ini adalah daripada Encik R.C. Allen. Okey, seorang tokoh dalam bidang analisa teknikal. Okey. Jadi moving average keempat yang paling dekatnya paling sensitif mengikut pergerakan harga. Macam saya sentuh tadi, lagi rendah moving average maka lebih sensitif ya kepada pergerakan harga. Okay, diikuti dengan moving average 9 dan akhir sekali moving average 18. Okey, kita lihat contoh bagaimana kita menggunakan 3 moving average pada carta yang sama. Okay, jadi tafsiran yang ketiga, kita gunakan triple crossover dan kita lihat case yang bullish. Okey, jadi untuk mana-mana corak bullish ataupun signal bullish yang berlaku, kita kena berada di pengakhiran downtrend dan berada di dasar. Baik. Kemudian kita tambahkan 3 moving average. Okey, jadi saya akan labelkan. Mungkin saya labelkan kat belakang ni.
Jadi garisan biru ni adalah moving average-nya paling lembab ya, iaitu moving average-nya paling besar. Jadi moving average 20. Okey. Kemudian moving average yang tengah-tengah ni adalah moving average 10. Yang garisan hitam. Dan garisan merah ni adalah moving average 5. Baik, kita perhatikan macam mana kita mendapatkan isyarat beli. Jadi isyarat beli berlaku apabila moving average 5 berada di atas moving average 10. Berlaku di mana? Di garisan merah di atas garisan hitam di mana? Berlaku di sini. Okey. Kemudian, saya tukar color ya. Okey, kemudian syarat yang kedua ialah moving average 10 berada di atas moving average 20. Berlaku di mana? Berlaku di sini. Nampak ya? Jadi kedua-dua ni kena berlaku. Dan berlaku dalam turutan. Barulah kita dapat isyarat untuk beli. Okey. Jadi maknanya semasa berlakunya, syarat pertama iaitu moving average 5 berada di atas moving average 10, kita dah mula fokus. Dan kita tak masuk dulu. Kenapa? Kita menunggu pengesahan, dan pengesahan berlaku apabila moving average 10 berada di atas moving average 20. Barulah kita boleh nak consider untuk masuk posisi beli. Okay. Jika kita dapat moving average 10 di atas moving average 20, tetapi pada masa yang sama moving average 5 di bawah moving average 10, maka ini adalah isyarat yang tak sah. Jadi kedua ini kena berlaku ikut turutan. Ini kena berlaku dahulu, barulah ini berlaku, dan barulah kita dapat pengesahan. Okey. Okey, maknanya hanya rasa apabila MA bersilang di atas MA10 dan MA10 berada di atas MA20. Okey, ini adalah isyarat beli. Maknanya kita menyangka sekarang trend akan bergerak terus ke atas. Okey, nampak ya? Okey, ini adalah bullish triple crossover. Untuk bearish triple crossover pula adalah seperti berikut. Okey, kita ada pergerakan uptrend. Lalu macam biasa, kita kena ada di penghujung uptrend ataupun di puncak dia untuk berlaku sebarang signal bearish dan juga corak bearish. Okey. Kemudian kita tambahkan 3 moving average. Okey, saya labelkan macam biasa. Garisan merah ni adalah moving average 5. Garisan hitam adalah moving average 10. Dan garisan biru ni adalah moving average 20. Okey, jadi apakah syaratnya? Syaratnya adalah, okey, saya akan gunakan color lain ya. Okey, purple. Syaratnya adalah yang pertama, okey, silap. Okey, yang pertama ialah moving average 5 kena bersilang di bawah moving average 10. Okey. Syarat yang pertama. Alamak, tak nampak pula. Tak apa. Okey. Syarat yang kedua ialah moving average 10 kena ada di bawah moving average 20. Di sini. Barulah kita mendapat pengesahan. Okey, dan barulah kita boleh consider untuk membuka posisi jual. Okey. Kerana kita berjangkakan pergerakan harga akan bergerak ke bawah. Baik,
jadi kita lihat pada contoh lagi sekali, kita akan pilih contoh Bitcoin. Okey, saya tambah indicator. Okey, tidak, saya tambah lagi carta baru. Okey, cryptocurrency Bitcoin. Zoom in sekali. Okey, jadi ini satu moving average, dua moving average. Sekarang kita letakkan tiga moving average. Okey, jadi insert indicator moving average. Okey, moving average 5 dahulu. Okey, simple. Warna merah. Okey. Nampaknya betul-betul dekat dengan harga. Kemudian insert indicator lagi sekali moving average bertempoh 10. Ini mungkin saya pakai garisan wanita. Okey. Kemudian akhir sekali insert indicator moving average 20. Okey, mungkin saya gunakan warna biru lah. Okey. Okey, kita lihat di manakah berlaku. Okey, apa yang sedang berlaku sekarang? Okey, untuk Bitcoin. Okay, saya zoom out ke otak ni. Okey, baru cantik. Okey, ini 3. Maknanya sekarang ni di sini. Apa yang berlaku? Nampak di sini apa yang berlaku? Okey, saya labelkan di sini. Moving average 5 berada di bawah moving average 10. Okey, ini adalah syarat pertama. Tapi kita tak masuk lagi. Kenapa? Kita tunggu syarat yang kedua ialah apabila ini berlaku. Okey. Pada ketika ini apa yang berlaku? Okey, pada poin ni. Pada poin ni apa yang berlaku? Moving average 5 masih lagi berada di bawah moving average 10 dan moving average 10 dah masuk ke bawah moving average 20. Ini adalah pengesahan. Okey, maknanya sekarang moving average 10 dah berada di bawah moving average 20. Okey, di sini. Maka di sinilah berlakunya triple bearish crossover. Okey, berlaku di sini. Okey, mungkin saya akan labelkan dalam bentuk jadi ini semua ini adalah triple bearish crossover. Pertama sekali moving average 5 berada di bawah moving average 10, tapi kita tak masuk lagi. Kita masuk di mana? Kita masuk di sini. Okey. Saya buat garisan, kita masuk di sini. Okey, semasa moving average 10 berada di bawah moving average 20. Okey, maknanya kita masuk di mana? Kita masuk dalam candle ini. Okey, untuk kes ini. Jika kita menggunakan triple bearish crossover. Okey, dan sediak di sini ada berlaku lagi triple bullish crossover juga pada carta yang sama. Berlaku di mana? Okey, kita lihat. Apa yang berlaku di sini? Okey. Saya boleh katakan apa yang berlaku ialah moving average 5 berada di atas moving average 10. Okey. Dan seterusnya, kita tak masuk lagi ya. Kita tunggu pengesahan. Pengesahan berlaku di mana? Pengesahan berlaku di sini. Okey, apabila moving average 10 berada di atas moving average 20. Okey. Ini adalah pengesahan dan berlaku di mana? Berlaku di sini.
Okey. Okey, di sini. Mana candle mana? Candle ni. Okey. Dan ini adalah triple bullish crossover. Okey. Moving average 5 atas moving average 10. Baru syarat pertama. Pengesahan adalah apabila moving average 10 berada di atas moving average 20. Ini baru triple bullish crossover ya. Okey, jadi ini Bitcoin dengan hanya menggunakan satu moving average, menggunakan dua moving average, menggunakan tiga moving average ya. Okey, dan moving average adalah indikator trend. Maknanya kita nak mengenal pasti trend semasa, tapi juga kita boleh gunakan untuk mendapat signal dagangan. Baik. Okey, jadi kita akan berehat dulu seketika dan kita akan kembali semula selepas iklan ni. Kita akan belajar tentang apa pula yang kita akan belajar tentang bagaimana kita menggunakan moving average semasa dengan MACD ya. Macam mana kita menggunakan moving average dan kita pergi ke langkah seterusnya, kita jadikan moving average ini menjadi MACD. Apakah itu MACD? Kita akan lihat dalam slide yang seterusnya selepas iklan ini. Baik, lagi sekali Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang dan selamat kembali ke sesi YouTube. Okay, sorry, sesi Tradepedia YouTube pula. Okay, sesi Tradepedia di mana kita akan bincangkan tentang perkara yang asas dalam pasaran kewangan hinggalah kepada perkara yang lebih advance. Jadi topik hari ini ialah tentang moving average. Okay, ini merupakan asas kepada analisa teknikal. Ia merupakan antara indikator-indikator yang paling basic sekali yang perlu kita tahu. Jadi tujuan kita nak pelajari tentang moving average ialah kerana kita nak mengenal pasti trend. Jadi moving average ini adalah indikator trend untuk kita gunakan mengenal pasti trend. Tapi kita juga boleh menggunakan moving average untuk menjangkakan di manakah arah sokongan dan juga arah rintangan. Baik, dan kita dah lihat tadi ya, kita dah lihat beberapa contoh moving average ya. Semua pada carta Bitcoin. Ini adalah moving average 50 yang saya gunakan hanya satu-satunya moving average untuk menghasilkan signal apa? Signal price crossover seperti yang berlaku di sini. Okey, tafsiran pertama ialah price crossover. Tafsiran yang kedua pula ialah kita ada double crossover ya. Yang mana kita menggunakan bukan satu tapi dua moving average ya, seperti yang berlaku di sini. Okay, simple moving average 50 berada di atas simple moving average 200. Ini adalah bullish crossover ataupun kita namakan ini sebagai golden crossover. Dan yang seterusnya ialah kita gunakan bukan satu, bukan dua tetapi tiga moving average untuk mendapatkan signal triple crossover ya. Ini adalah tafsiran yang ketiga. Okay, ini adalah triple bearish crossover. Apa yang berlaku ialah pertama sekali syarat pertama moving average 5 berada di atas bawah moving average 10, tapi kita tak masuk lagi. Kita tunggu pengesahan. Dan pengesahan berlaku bila? Pengesahan berlaku di sini apabila moving average 10 berada di bawah moving average 20. Okey, ini adalah triple bearish crossover. Maksudnya kita menjangkakan harga akan bergerak ke bawah. Okey, untuk carta Bitcoin. Okey, tapi kita di sini juga pada carta yang sama kita ada contoh kepada triple bullish crossover. Di mana apa yang berlaku dahulu, syarat pertama moving average 5 berada di atas moving average 10. Kemudian pengesahan berlaku apabila moving average 10 berada di atas moving average 20 di sini. Ini adalah triple bullish crossover. Okey, jadi antara kelemahan indikator trend ialah ia sangat sesuai apabila kita gunakan pada harga yang sedang trending ataupun ada trend yang kuat. Okey, kita dapat menggunakan indikator trend dan signal akan keluar dengan jelas. Tetapi ketika pasaran mendata ya, indikator trend tak dapat nak digunakan. Okey, kenapa? Kita lihat. Apa yang berlaku ketika pasaran mendata? Okey.
Ini adalah kelemahan kepada semua indikator trend. Indikator yang mengikut trend, kelemahan berlaku apabila pasaran tak ada trend. Okay? Apabila pasaran mendata, tak ada trend yang nak diikuti, jadi indikator trend pun pening kepala di sini. Kita lihat apa yang berlaku. Okay. Jadi pasaran mendata ialah apabila kita ada pergerakan sideways. Okay? Tidak ada trend yang menentu. Okay, jadi seperti kita tahu, moving average berfungsi sangat baik ketika pasaran mengikut trend. Kerana apa? Kerana ia adalah indikator trend. Tetapi apabila pasaran berdata seperti dalam kes ini, apa yang berlaku? Masa pasaran berdata, banyak isyarat palsu. Okay, ataupun kita katakan sebagai whipsaw. Okay, contohnya apa berlaku? Patutnya di sini, lagi sekali. Patutnya di sini apa yang berlaku? Ini patutnya adalah bearish crossover. Patutnya harga jatuh. Tapi harga naik. Kemudian apa yang berlaku di sini? Ini adalah bullish crossover. Patutnya harga kita jangkakan terus naik. Tapi apa yang berlaku? Pasaran masih lagi berdata. Juga di sini, juga di sini. Yang bermakna semasa pasaran berdata, banyak signal palsu yang dihasilkan. Jadi ini dapat memberikan kita masalah yang sangat besar. Kita masuk, kemudian harga patah balik lawan arah kita. Ya. Terutama semasa pasaran berdata. Semasa tak ada trend, jangan gunakan indikator trend. Baik. Okey, seterusnya ya kita nak gunakan lagi satu cara moving average, tetapi lain sikit ya. Kita menggunakan bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi kita gunakan apa? Kita gunakan 8 moving average ya. Bagaimana? Kita lihat pada contoh. Okey. Jadi ini adalah kita katakan sebagai moving average ribbon. Okey, bagaimana kita melakarkan moving average ribbon ialah seperti ini. Baik. Kita katakan kita ada pergerakan, ini adalah pergerakan apa? Ini adalah pergerakan uptrend. Okey, apa-apa kita terus labelkan trend semasa dahulu. Baik. Jadi untuk moving average ribbon, kita menggabungkan 8 ataupun lebih moving average ya. Bagaimana kita lihat? Kita gunakan 4 exponential moving average ya. EMA. Okey, bukan simple. Sekarang ni gunakan exponential. Okey. 4, 7, 8 dan 16. Jadi ini melambangkan pergerakan untuk jangka masa pendek. Kemudian lagi 4. Okey, jadi inilah 4 exponential moving average untuk mengikuti pergerakan jangka masa pendek. Tempoh 4, tempoh 7, tempoh 11 dan tempoh 16. Dan kita gunakan lagi 4 exponential moving average untuk jangka masa panjang ya. 25, 30, 35 dan 40. Ini adalah untuk jangka masa pendek, ini untuk jangka masa panjang. Seperti ini. Okey. Jadi kumpulan moving average jangka masa pendek menggambarkan pandangan-pandangan terhadap pasaran bagi jangka masa terdekat. Manakala kumpulan moving average jangka masa panjang ya, iaitu 25, 30, 35 dan 40 menggambarkan pandangan pedagang untuk jangka masa yang lebih jauh. Okey, dari manakah berlaku signal? Di sini. Okey, apabila keempat-empat moving average jangka pendek berada di atas keempat-empat moving average berjangka masa panjang. Okey, dan ini mungkin adalah permulaan kepada signal baru. Okey, ini adalah signal bullish. Ini mungkin adalah signal bear, tapi tak lengkap lagi ya, kita tunggu dahulu. Mungkin ini adalah permulaan kepada signal bear. Baik, jadi kita buat lagi sekali pada carta yang sama ya. Kita buat hari ini kita lihat kepada Bitcoin je. Okey. Saya zoom in. Okey, saya mula
tambahkan moving average ya. Saya tambahkan moving average untuk jangka masa yang dekat dahulu. Okay, ingat kita gunakan exponential. Jadi garisan pertama adalah garisan moving average 4. Okey. Kemudian lagi sekali, ini untuk kumpulan jangka pendek ya. Jadi lepas 4 adalah moving average exponential 7. Kemudian lagi sekali 11 dan akhir sekali untuk kumpulan jangka masa pendek ialah 16. Okey. Jadi ini adalah kumpulan moving average untuk jangka masa pendek. Untuk jangka masa panjang pula, saya gunakan garisan warna merah pula ya. Okey. Pertama ialah 25. Kemudian 30. Kemudian lepas 30, 35 dan akhir sekali 40. Okey, jadi apa yang berlaku? Di manakah signal? Signal berlaku di sini. Okey. Jadi ini adalah moving average ribbon ya. Jadi apa yang berlaku ialah moving average jangka pendek berada di atas moving average jangka panjang. Ini yang berlaku di sini. Dan ini adalah bullish. Okey. Bearish signal berlaku ada. Berlaku di mana? Berlaku di sini. Di mana? Exponential moving average jangka pendek di bawah exponential moving average jangka panjang. Okey, di sini. Okey, kalau saya nak apakah lebih tepat berlaku pada candle ini untuk bullish signal, bearish signal berlaku pada candle ini. Okey. Nampak ya? Jadi 1 moving average, 2 moving average, 3 moving average ribbon. Okey, ini adalah cara-caranya kita menggunakan moving average. Ada beberapa. Baik. Okey, seterusnya ialah kita nak belajar tentang MACD pula ya. Jadi kita dah habis tentang moving average, kita nak pergi ke langkah seterusnya, kita belajar pula tentang moving average, convergence, divergence. Ini adalah MACD. Okey. Jadi ia adalah sebenarnya juga adalah moving average, tetapi kita tambah lagi satu info ataupun data tambahan ya. Jadi sebelum itu, moving average, convergence, divergence ini dicipta oleh Encik Gerard Apple ya pada tahun 1970-an. Okey. Dan pada ketika itu ia adalah satu aplikasi untuk bidang matematik.
tetapi ia juga boleh digunakan di dalam pasaran kewangan. Jadi keistimewaan moving average convergence divergence ataupun MACD ialah bukan sahaja ia adalah indikator trend, tetapi ia juga adalah indikator momentum. Bermakna ia kita boleh namakan sebagai sebagai indikator hybrid. Boleh mengikut trend seperti indikator trend dan juga boleh berfungsi sebagai indikator momentum untuk kita menilai kekuatan trend tersebut. Ini adalah keistimewaan indikator MACD. Baik. Jadi kita lihat dulu pertama sekali bagaimana MACD dikira. Jadi cara pengiraan MACD adalah seperti berikut Jadi garisan MACD ataupun graf MACD didapati dengan kita membandingkan dua garisan. Garisan apa? Garisan pertama ialah garisan exponential moving average 12. Kemudian kita bandingkan dengan exponential moving average 26. Satu garisan moving average 12 dan satu lagi garisan moving average exponential 26. Perbezaan antara garisan ini adalah garisan MACD. Sebagai contoh. Kita lihat apa yang berlaku di sini Pada poin ini. Garisan exponential moving average 12 berada di sini Harap nampak berada di sini. Dan pada masa yang sama, garisan exponential moving average 26 berada di mana? Berada di sini. Nampak Saya kena highlight sikit. Ini 12, ini 26. Maknanya untuk garisan moving average 12, nilainya adalah 1003. Untuk moving average 26 pula, nilainya adalah berapa? Pada harga 1400. Maknanya hasil perbezaan adalah kita dapat negatif 100. Ini adalah nilai MACD pada poin ini. Jadi kalau kita lihat pada indikator MACD, bawah ni Jadi di manakah poin pertama untuk garisan MACD ni? Di mana? Akan berada negatif 100 di bawah ni. Berada di sini. Ini adalah poin pertama untuk garisan MACD pada indikator MACD. Dan kita pergi ke poin seterusnya. Di sini. Saya padam dulu. Jadi poin seterusnya di mana? Poin seterusnya kita pergi ke candle yang lagi satu. Iaitu di sini. Kita pergi ke candle yang lagi sini. Mari kita berada di sini. Dan di sini apa yang berlaku ialah kedua-dua garisan EMA 12 dan EMA 26 adalah sama. Dua-dua adalah pada aras 1003. Maknanya EMA 12 adalah 1003. EMA 26 adalah 1003. Perbezaannya adalah kosong. Jadi poin yang seterusnya untuk MACD adalah pada aras kosong. Di sini. Dan kita buat untuk yang seterusnya, kita akan dapat plot garisan MACD pada candle seterusnya, dan ini adalah garisan MACD. Dan kemudian kita akan tambah lagi satu garisan. Garisan MACD dah cukup. Kita kena tambah lagi satu garisan. Kita namakan sebagai garisan isyarat. Jadi garisan isyarat adalah sebenarnya exponential moving average 9
yang diplotkan berdasarkan garisan MACD. Jadi kalau kita lihat EMA 12 dan EMA 26 diplotkan berdasarkan harga. Tetapi garisan isyarat diplotkan berdasarkan apa? Berdasarkan garisan MACD. Kita akan dapat garisan ini, garisan merah ini. Dan penting kerana crossover antara garisan MACD dan garisan signal line akan memberikan kita isyarat untuk berdagang. Baik. Okey, jadi ini adalah cara pengiraan MACD ya. Dan garisan penting adalah garisan MACD dan garisan signal. Jadi, yang penting untuk kita sebagai pedagang ialah kita nak tahu apa yang patut kita buat. Okey. Semasa kita menggunakan indikator MACD. Jadi kita nak mentafsirkan isyarat daripada MACD. Tafsiran pertama ialah center line crossover. Okey. Jadi center line crossover ialah kita bandingkan garisan MACD, garisan hijau tadi dengan garisan sifar. Jadi garisan sifar di mana? Di sini. Okey, ini adalah garisan sifar. Dan tujuan kita bandingkan garisan MACD dan garisan sifar adalah kita nak menentukan arah trend. Okey, jadi ingat kegunaan MACD adalah dua. Okey, satu untuk arah trend, kemudian untuk kita lihat kepada momentum. Okey, jadi pertama kita lihat arah trend dengan kita bandingkan garisan MACD, garisan hijau tadi dengan aras sifar. Okey, jadi apa yang berlaku ialah bullish centerline crossover berlaku apabila MACD berada di atas garisan sifar. Okey, yang berlaku di mana? Berlaku di sini. Okey, garisan MACD bergerak dan berada di atas garisan sifar. Ini adalah bullish. Manakala bearish centerline crossover pula berlaku apabila bearish centerline crossover berlaku apabila MACD bergerak bawah garisan sifar. Okey, berlaku di sini. Okey, dan ini adalah bearish signal. Okey. Baik, macam biasa saya akan gunakan carta Bitcoin lagi ya. Okey, saya insert indicator carta Bitcoin dan kali ini saya nak menggunakan MACD. Jadi MACD ni special sikit. Dia adalah hybrid. Boleh jadi indikator trend, boleh juga menjadi indikator momentum. Jadi dia dikategorikan dalam oscillator MACD dan saya hanya akan gunakan garisan MACD dulu ya. Jadi kita perhatikan garisan MACD adalah antara EMA 12 dan EMA 26. Okey, kemudian signal line adalah moving average 9 daripada garisan MACD. Okay, jadi saya akan gunakan garisan MACD saja dahulu. Okey, saya akan dapat ini. Dan saya akan labelkan garisan sifar. Okey, pada aras sifar. Baik. Okey, jadi apa yang berlaku di sini? Okey, harga bergerak ke atas. Bukan harga, sorry, MACD bergerak ke atas garisan sifar. Okey, ini adalah apa? Ini adalah centerline crossover. Okey, dia berjaya melepasi garisan tengah. Okey, garisan MACD di atas aras sifar. Okey, dan apa pula yang berlaku di sini?
MACD bergerak di bawah arah sifar. Berada pada bawah arah sifar ya. Dan ini adalah bearish centerline crossover. Okay, yang baru berlaku sekarang. Okay, berlaku di sekitar ini. Okay, di sini. Okay, kalau untuk yang bullish tadi berlaku di sekitar ini. Ini adalah bearish centerline crossover. Okay, maknanya berlaku pada candle mana? Pada candle ini. Dan signal keluar pada candle ini. Baik. Okay, tapi kita ada lagi tafsiran yang kedua ya untuk MACD, iaitu signal line crossover. Jadi ingat kita ada dua garisan, garisan MACD dan garisan signal line. Okey. Ini okey, kita lihat tadi ada dua garisan. Garisan MACD dan garisan signal line. Okey, jadi ini kita akan gunakan untuk tafsiran kedua. Kita bandingkan garisan MACD dan garisan signal line. Ini adalah signal line crossover. Okay, jadi kita bandingkan apa? Kita bandingkan garisan MACD dan garisan isyarat. Okay, untuk mengesan pembetulan harga. Jika ia berlaku, maknanya kita boleh jangkakan puncak ataupun dasar dah dekat. Okay, dan kemudian apa akan berlaku? Akan berlaku pergerakan yang bertetangga arah. Baik. Okey. Jadi kita lihat tadi ada dua garisan, garisan MACD dan lagi satu ialah garisan signal line yang merupakan SMA 9 ya untuk garisan MACD. Jadi isyarat yang pertama ialah bullish signal line crossover berlaku apabila MACD bergerak ke atas. Okey. Dan bersilang di atas garisan isyarat. Berlaku di mana? Di sini. Okey, saya labelkan dahulu. Ini adalah garisan MACD yang warna hijau ni. Ini adalah garisan signal line. Okey. Jadi apabila kita lihat garisan MACD mula ke atas dan melintasi garisan signal line, ini adalah bullish crossover. Okey. Maknanya kita berjangkakan apa? Kita berjangkakan dasar dah hampir. Okey, kemudian bearish signal line crossover pula berlaku bila? Apabila MACD bergerak ke bawah. Okey, ke bawah garisan isyarat. Okey, berlaku di mana? Berlaku di sini. Okey, MACD patah balik ke bawah dan berjaya silang di bawah signal line. Okey. Jadi macam biasa saya akan gunakan carta untuk contoh ya. Okey, jadi ini adalah untuk Bitcoin. Tadi saya akan tambah lagi satu carta
Okey, zoom in, tambah indikator MACD. Dan kali ini saya akan gunakan kedua-dua garisan. Okey, jadi garisan MACD ada, garisan signal line ada. Tapi cuma dalam platform MT4 amplifier, garisan MACD dilukiskan dalam bentuk bar ya, tapi tak ada masalah. Kita boleh consider ini sebagai line. Okey, baik. Jadi apa saya nak cari ialah apabila garisan MACD pusing dan melintasi garisan signal line. Berlaku di mana? Berlaku di sini. Okey. Di sini. Maknanya ialah isyarat bearish ya, kerana apa yang berlaku ialah MACD berada di bawah signal line. Okey, jadi ini merupakan signal yang bearish. Okey, kita lihat pula di mana berlakunya signal yang bullish ya. Saya dapat lihat berlaku di mana? Berlaku di sini. Di sini ialah MACD garisan hijau ni berada di atas garisan signal line. Okey, berlaku di mana? Berlaku di sini. Okey, dan ini adalah bullish. Signal line crossover. Okey. Maknanya apa yang dikatakan ialah semasa kita dah berada di sini, okey, contohnya di sini ya. Semasa berlakunya bullish signal line crossover, maknanya dasar dah hampir. Kita dah berada pada arah dasar. Okey. Maknanya kita dah hampir pada arah dasar. Kemudian semasa bearish signal line crossover berlaku di sini. Okey, di sini. Maknanya dikatakan apa? Kita dah sampai ke puncak. Okey, seperti yang berlaku di sini. Okey. Itu tujuan kita gunakan crossover. Okey, signal line crossover. Okey, nampak ya? Baik. Okey, jadi hari ini, okey, daripada awal tadi kita gunakan satu moving average untuk Bitcoin, dua moving average untuk Bitcoin. Okey, 3 moving average untuk Bitcoin, okey, 8 moving average untuk Bitcoin dalam bentuk ribbon. Kemudian kita gunakan MACD untuk cari center line crossover dan kita gunakan MACD untuk cari signal line crossover. Okey. Jadi hari ini moving average dan MACD kita cover ke semuanya. Tapi ada lagi satu lagi tambahan, iaitu kita nak belajar pula tentang histogram MACD. Okey. Jadi histogram MACD ni mungkin ramai yang tak ada indikator ni, tapi kita elok belajar just for our information ya. Jadi cara histogram MACD berfungsi adalah
kita pergi ke langkah seterusnya. Okey, untuk MACD. Jadi ini adalah indikator yang dicipta oleh Encik Thomas Asprey ya pada tahun 1986. Saya tak lahir lagi pada masa ini. Okey. Jadi ia mengukur jarak antara garisan MACD dan garisan isyaratnya. Macam mana? Maknanya kita lihat nanti di dalam slide seterusnya, jarak antara pada indikator MACD, jarak antara garisan signal line dan juga garisan MACD itu adalah cara histogram dikira. Semakin dekat jarak ni, maksudnya apa? Semakin dekat dengan berlakunya crossover. Semakin jauh jarak antara signal line dan MACD, maknanya crossover masih lagi jauh. Okey, lambat lagi akan berlaku. Okey, itu saja sebenarnya. Jadi keistimewaan histogram ialah memberikan isyarat perubahan trend lebih awal daripada biasa. Tapi masalahnya kurang tepat dalam beberapa situasi. Jadi kita lihat bagaimana histogram MACD digunakan. Jadi pertama sekali kita tahu bagaimana kita dapatkan histogram MACD. Jadi histogram MACD ini kita lihat jarak antara garisan signal line dan garisan MACD. Jadi jarak ni. Jadi semakin dekat jarak antara histogram dan MACD, bermakna di situlah berlaku crossover. Di sini berlaku crossover, bermakna dekat MACD dan kedekatan signal line sama. Jadi ideanya ialah semakin kita dapat pergerakan histogram, maknanya semakin histogram semakin rendah, maknanya jarak antara garisan signal dan garisan MACD semakin mendekat. Dan apabila garisan signal dan garisan MACD semakin mendekat, maknanya apa? Makin berkemungkinan besar berlakunya crossover. Dan jika jarak semakin jauh ya antara signal line dan garisan MACD, maknanya kita masih jauh lagi untuk berlakunya crossover. Itu caranya sebenarnya. Baik. Jadi apabila garisan MACD bersilang di bawah garisan isyarat, maknanya histogram akan bergerak ke bawah arah sifar. Dan apabila garisan MACD bersilang di atas garisan isyaratnya, histogram MACD akan bergerak di atas arah sifar. Jadi di sini lihat apa yang berlaku. Nampak? Daripada sini ke sini. Kan ada gap antara garisan MACD dan garisan signal line, tapi semakin dia dekat, maknanya semakin dekatlah garisan tersebut dan histogram akan semakin menyentuh. Maknanya daripada sini ke sini, adalah daripada sini ke sini, betul? Maknanya garisan signal line dan garisan MACD semakin dekat. Dan inilah caranya apabila dia dah melintasi menjadi positif, ini adalah isyarat. Saya gunakan highlighter ya. Semasa dia bertukar daripada negatif ke positif, itu adalah isyarat bullish. Sini berlaku isyarat. Dan seterusnya. Saya boleh katakan juga apabila untuk kes yang sebaliknya, apabila saya dapat lihat histogram MACD semakin jatuh, maknanya apa berlaku? Maknanya jarak antara signal line dan MACD semakin dekat. Maknanya kemungkinan besar crossover akan berlaku ya dalam jangka masa terdekat. Ini adalah pergerakan di mana? Pergerakan di sini. Makin dekat. Dan di sini berlaku signal. Jadi ia adalah signal awal kepada crossover. Nampak ya? Itu adalah function
Ini adalah function histogram. Okay, kita dapat signal lebih awal daripada yang biasa. Okay. Seterusnya. Jadi histogram MACD menjangkakan persilangan crossover yang akan berlaku. Okay, itu fungsinya. Cerun ke bawah pada histogram menandakan perbezaan negatif antara garisan MACD dan garisan syara'iyah, dan ini adalah signal yang bearish. Okey. Seperti apa yang berlaku di sini. Kemudian cerun ke atas pula. Seperti apa yang berlaku di sini. Menandakan perbezaan yang positif antara garisan MACD dan garisan isyaratnya, dan ini adalah signal yang bullish. Okey. Jadi MACD ni kalau kita nak pergi ke langkah seterusnya, kita akan gunakan histogram untuk menjangkakan bila berlaku crossover. Okey. Tetapi kalau kita menggunakan MACD saja pun bagi saya dah cukup baik. Sebagai contoh kita lihat pada Bitcoin tadi ya, kita gunakan MACD saja, tak perlu gunakan histogram. Kita dah boleh mengesan crossover bila ia berlaku ya. Okey, seperti contoh di sini. Berlaku crossover di sini, kita dah boleh bersiap sedia untuk menjangkakan kita dah sampai kepada dasar. Okey. Dan apabila crossover signal line bearish pula berlaku, kita dah menjangkakan bahawa kita dah dekat dengan puncak dan kemungkinan harga akan turun selepas itu. Baik. Okey. Jadi hari ini kita dah cover tentang indikator moving average dan juga MACD ya. Jadi moving average adalah antara yang basic sekali. Okay, dalam indikator-indikator pada analisa teknikal. Okay, kita gunakannya untuk mengenal pasti trend semasa. Kenapa? Kerana ini adalah indikator trend. Okay. Kemudian MACD. Okay, MACD adalah istimewa sikit kerana MACD merupakan indikator hybrid yang bukan saja dapat mengenal pasti trend semasa, tetapi juga dapat menilai momentum trend tersebut. Okey, ini adalah indikator hybrid. Baik. Okey, jadi kita sekarang berada di mana? Kita berada di sini. Kita baru berada pada indikator trend dan kita baru sentuh hanya satu saja, ataupun dua indikator, iaitu indikator moving average dan juga MACD ya. Dan kita masih lagi banyak lagi benda yang kita perlu tahu untuk kita menganalisa pergerakan harga. Kalau kita contohnya, okay, kita dah tahu trend. Okay, kita tahu trend adalah uptrend. Bagaimana kita tahu? Kita menggunakan indikator trend seperti moving average. Kemudian kita nak tahu pula apakah kekuatan trend tersebut. Adakah trend semakin kuat, maknanya semakin laju ke atas, ataupun adakah trend semakin lemah, maknanya semakin lemah ke atas, semakin perlahan naik. Okay, kemudian kita akan belajar nanti pula tentang indikator volatility pula. Kita nak kira kerancakan pergerakan harga di dalam sesuatu trend. Okay, jadi kita baru berada di sini. Banyak lagi ya kita nak cover nanti di dalam topik analisa teknikal. Baik, jadi saya akan akhiri di sini ya untuk hari ini berkenaan dengan moving average dan juga MACD. Jadi preview untuk hari, bukan esok saya tak ada sesi ya. Pada hari Khamis ni kita akan sentuh pula tentang topik yang sangat-sangat menarik, iaitu tentang topik momentum oscillator. Okey, jadi momentum oscillator ni adalah indikator momentum. Okey, untuk kita mengukur kekuatan pergerakan harga. Okay, dan kita akan lihat nanti bagaimana ciri-ciri indikator momentum dan apakah contoh-contohnya seperti RSI, IMI, ROC dan stokastik dan juga CCI. Okey, jadi untuk hari ini ini sahaja daripada saya. Terima kasih bagi siapa yang mengikuti dan kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Sekian, terima kasih.